walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Dia kata walau annahum idh zalamu anfusahum. Idh zalamu dari segi tajwidnya, untuk guru tajwid riwayat salah kita baca idh zalam. Zal tu lain makhraj dia dengan za. Banyak orang baca idh zalamu anfusahum, tak kena. Idh za zal mati jumpa dengan za, dia tak boleh idgham kerana makhraj lain-lain. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Tuhan kata, kalau orang tu bahasa cerdik, kalau orang hok tadi, orang hok duk lawan mu, orang hok tak dengar kata mu, kalau dia cerdik, dia buat gin, dia tidak buat sepuluh hok tadi. Hok tadi lagu mana? Hok tadi dia tahu dia ni salah. Apa kena bala lah. Bala jerbu ke berapa dia tak sebut sini. Walau bagaimanapun, bila kita sedar bahawa kita bersalah kerana kita melawan Nabi, tak kena kalau kita dari depan Nabi. Amba buat gini ya Rasulullah kanan tujuan nak baik dengan orang, nak sugih. Tak kena. Gini hak betulnya. Iaitu, dia pergi jumpa dengan mu, walau annahum izzalamu anfusahum. Sekiranya mereka itu waktu mereka buat benda yang menzalimkan diri dia sendiri, sepatutnya ja'uka, orang itu akan berjumpa. Sepatutnya orang itu berjumpa denganmu, fastaghfirullah. Orang itu berjumpa denganmu untuk orang itu beristighfar kepada Ta'ala. Dia jumpa denganmu, ya Rasulullah tolonglah doa pada aku supaya Tuhan ampun dosa aku. Hak gitu hak betul. Tidak kata mari jumpa denganmu pas dalih. Amba salah ya Rasulullah, tapi amba salah ni pun ada alasan dia. Salah ada alasan. Macam mana salah pas ada alasan? Mana boleh? Habis ya sepatutnya dia pergi jumpa denganmu dan dia minta maaf denganmu, serta dia minta denganmu, orang panggilan ni mayajak. Ya Rasulullah tolong mayajak tu berdoalah kan. Tu berdoa pada aku, minta Tuhan ampun dosa aku. Wastaghfir lahumur rasul. Dia minta ampun dengan Allah dan minta ampun Rasul juga, minta daripada Ta'ala ampun pada dia. Ketika tu la wajadullaha tawwabar rahim. Kalau dia buat lagu tu, dia akan bertemu dengan Allah dengan keadaan terima taubat dia kerana Tuhan ni kesian belah dia. Ini cara orang. Cara yang betul sekali, bila kita buat salah kita minta maaf. Kalau sujud dalih lah. Dalih kok mana pun dalih. Dan dalih tidak akan sampai ke mana-mana. Hanya mu tipu diri sendiri. Sebenar kalau mu cerdik, bila buat salah, mu minta maaf. Kalau zaman Nabi ada hari itu, mu pergi jumpa dengan Nabi sendiri, minta Nabi doa ke dia, dan mu pun doa pada aku supaya aku ampun dosa. Kalau tidak, kalau Nabi tak ada lah ni enggak, kalau Nabi tak ada sangat, kita masuk masjid, kita ambil semaya, orang panggil semaya sunat taubat ke berapa yang panggil demo. Semaya sunat taubat, semaya ambil semaya pergi ke masjid, kerana masjid ni rumah Tuhan. Ataupun kita pergi kalau peti sikit kita tambah pergi ke Madinah, pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi masjid Rasulullah, pergi apa namanya, pergi sembahyang sana ya apa namanya, kita minta doa, kita minta maaf apa semua depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Itu cara yang paling baik sekali. Tak usah berdalih lah. Tebang berdalih pun kesudahannya aku juga. Kalau aku tak terima dalih berpuluh guni pun aku tak terima, mu dosa juga. Jadi cara yang paling baik tak usah berdalih. Bahkan terang mengaku salah dan minta ampun aku, istighfar. Ni sistem minta maaf, taubat ni orang panggil ni, dalam Islam ni ada. Dalam Kristian tak ada. Dalam Kristian orang salah, dia tidak boleh minta maaf sendiri. Dia kena pergi royak padri dia. Kena royak tok guru tu, padri ni, padri tu, apa nama ni, sami dia apa semua sekali. Itu berlapik dengan orang. Tak ada, dalam Islam tak ada. Tiap-tiap orang secara langsung boleh berdoa, boleh berapa. Tak payah berlapik dengan tok guru mana, tak payah berlapik dengan berapa. Kalau kita nak royak tok guru supaya tu berdoa tu boleh, tapi jangan lock ke dia, jangan lock dia seorang. Dia hanya penolong je. Hakikat sebenarnya kita lah bertanggungjawab minta maaf terhadap dosa kita sendiri. Bangun tengah malam teriak, kalau ada salah berapa harta benda berapa ambil orang kita, keluar duit kita dalam poket tu, beri balik pada orang ni. Ini cara istighfar dalam Islam. Dengan cara lagu tu akan terpaku dalam hati kita, berasa tak selolo dah buat lagu ni. Tebang buat pun minta maaf. Ambil piti orang, tebang ambil piti, kena hantar balik juga. Apa gapo cerdiknya? Curi. Waktu curi sedaklah. Waktu rasuah sedaklah. Waktu menipu tu sedaklah. Tapi kalau tak hantar balik duit orang, tak lepas taubat kita. Bila tak lepas taubat kita, akhirat kelak bangun kubur, kau nak fikir waktu lah. Orang curi lembu, pikul lembu, Nabi kata di akhirat kelak. Orang curi bergapo, kau nak fikir waktu jahat pada masyarakat.
Lembu tu pula bertebah, pula tu duk bertebah tak tekuk kita. Bah. Hop curi lembu, hop curi gapo tu bangun kubur pikul lembu. Faham gapo cerita? Orang hok gapo dia pula? Oh, apa Nabi sebut waktu dia pergi ke waktu naik ke apa ni? Langit Isra Mi'raj. Dia berjumpa dengan satu orang dalam neraka. Orang perut dia berjelo tubik, dia erik orang perut dalam neraka. Dengan sakitnya, dengan meraunya berapa, tapi dia berjalan ke mana ni pun dia erik orang perut dia. Dia orang tanya, apa dia erik orang perut? Dia kata atas dunia kita aku duk jaga gun kata dia. Aku duk jaga orang perut, orang Melayu panggil jaga genak beras. Dengan sebab kadang-kadang orang ni tahu dah barang tu barang apa ni, barang tak boleh, tapi dia kata boleh juga. Kenapa? Nak jaga perut beras, nak jaga genak beras. Akhirat kelak genak beras ni tujuan nak makan. Dah kata kan? Jadi dengan sebab dia hidup dalam muka dunia ni mengajar agama tujuan kira nak makan je, halal haram tak peduli, maka tempat makanan dia simpan tu perut tu akhirat kelak yubqar batnuhu, pecah perut dia, wa yujarjiru batnahu, dia diheret perut dia rata. Dia royak kat dia kata atas dunia aku dijaga begini gitu. Dia jaga orang perut. Jadi akhirat kelak Tuhan buat tubik orang perut tu depan orang ramai gitu. Ini benda-benda gini tu boleh membawa insaf pada kita. Sebab tu bila depan ni bila Rajab ni tolonglah pendakwah semua, guru semua, tok guru, kau cikgu apa semua sekali. Ya reti bukan ni tolong dedah benda ni kepada masyarakat supaya masyarakat memahami apa cerdiknya kita buat benda haram di muka dunia. Tebang buat benda haram hanya nak makan, tapi bila boleh makan pas di akhirat kalau masuk neraka, di mana cerdik? Rezeki halal belana. Pisang putih pun halal. Ayam goreng pun dah haram, apa gapo cerdiknya? فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Tengok dia jujuk naik setangga. Tadi dia royak perangai orang hok yang nak memolek-molekkan kerja huduh dia. Lepas pada tu dia ajar pada kita rasa duk berdalih lah. Pakai mengaku lah. Mungkin jumpa Nabi minta maaf. Pas naik setangga lagi ni pula. Fala wa rabbika. Fala. La ni kalau Kelantan panggil tak usah kecek banyak dah. La makna tidak. Fala tak usah kecek banyak lah. Wa rabbika, demi Tuhan. La yu'minuna, tidak akan beriman manusia. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Hingga siapa? Kecuali, hatta ni kecuali lah. Mereka tidak beriman kecuali mereka sanggup buat tu hakim kamu mengenai perbalahan yang berlaku di kalangan mereka. So, yang keduanya, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Lepas pada dia terima mu sebagai hakim, mereka tidak terasa sikit pun dalam hati perut mereka sebagai kesulitan daripada hukumanmu. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah bulat-bulat. Nak jadi mukmin pada hal ni semua bukan benda mudah. Benda payah. Benda payah ni lah kalau kita boleh buat, kita disebut ahli syurga. Iaitu nak jadi mukmin ni satu daripada sifat dia ialah sebarang krisih, sebarang benda orang panggil bulu dalam hati kita, benda hok kerapa dalam hati kita ni, nak besar benda dalam hati kita ni, yang pertamanya kita terima apa ni penghakiman daripada Allah dan Rasul. Apa saja perbahasan apa ni perbincangan sama kita tidak akan selesai kecuali kita kena tunduk pada kehendak Allah dan Rasul. Buka Quran kata lagu mana, buka hadis kata lagu mana. Sebab itulah hadis Quran ni kena mengaji. Jangan mengaji sekadar baca tajwid, mengaji sampai reti untuk membolehkan dia ni menjadi hakim bagi kita. Jadi bila kita baca Quran ni, arti kita berdepan dengan Tuhan, kita berdepan dengan tu hakim. Apa saja Quran kata itulah hukumnya. So, yang keduanya kita mungkin nak terima keputusan Quran ni dengan cara la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Dengan jangan ada berasa sikit pun berasa cemas, berasa susah daripada hukuman yang keluar daripada Al-Quran. Mana kalau kita terima Quran tapi Quran kata gini, kita pun kata berat teh. Kalau duk main buah-buah berat teh, artimu tidak mukmin. Mu tidak mukmin. Bila tidak mukmin, kan tidak kafir, kan munafik dua tu ya. Orang panggil murtad hak ni mu lah. Kalau berat teh berat guanonya mugamu ni khalifah Allah. Kita tidak sedar bahawa kita khalifah Allah. Kita sedar bahawa kita ni Saleh bin Mamat. Kita sedar ni aku ni orang Melayu. Dia sebut atas orang Melayu.
Tidak sebut siapa ke berjejak pas Khalifah Ta'ala. Baik orang Melayu, baik orang Cina, dia kena sedar bahawa bila dia ni manusia, arti dia ni pengganti Tuhan di muka bumi. Dia kena, Tuhan kata boleh, dia kena kata boleh. Kerana aku ni Khalifah Tuhan. Tuhan kata alih, aku kena kata alih. Kenapa? Aku ni Khalifah Tuhan. Itu dia duduk. Barulah orang panggil dia ni mukmin. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak terasa sikit pun dalam hati mereka sebagai kesulitan, sebagai kecemasan daripada hukuman yang kamu lakukan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menyerah bulat-bulat. Wa yusallimu taslima. Taslima ni hak tadi jugalah masdar. Apa perkataan ulangan daripada perkataan yusallimu tu. Rangkanya yusallimu, ulangan taslima. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah bulat-bulat pada Allah Subhanahu taala. Allah Taala kata guana, mu terima bulat-bulat, barulah mu ni mukmin. Kalau mu tidak serah bulat-bulat, mu timbul rasa cemas itu dan ini, maka mu bukan orang mukmin. Bila mu tidak orang mukmin, maka kalau tidak kafir gak, munafik dua tu ya. Allahu akbar, para hadirin semua. Bila kita baca ayat-ayat gini, kita ingat Allah kita balik gak. Berasalah apa nama ni, berasalah di mana cacat celah, di mana kelemahannya. Kerana kalau kita berasa gitu dan kita titik air mata sedikit atas riba, kalau saling mati petani, insya-Allah para hadirin semua Tuhan akan terima kita sebagai seorang mukmin. Tapi kalau kita tidak baca ayat-ayat begini gak, maka kita tidak tahulah, kita duk berasa dah kita negara Melayu gak banding dengan Cina gak, baik aku lah kita duduk situ punah jannah habislah. Apa dah tu? Sebelum taslimah. Apa lagi ayat? Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Ini satu sindiran daripada Allah Taala. Allah Taala kata, yang mu tak dengar bahawa aku ni dan mu waktu mu tak tolak hukuman aku ni, mu sedar bahawa mu buat salah. Padahal hukuman aku selama ni tidak ada berat mana. Kan tiap-tiap hukuman yang aku kena atas mu, aku cekera dah mu boleh buat. Tak ada satu hukuman, tak ada satu suruhan daripada aku yang aku tahu awal-awal lagi hukuman ni orang tak boleh buat, tak ada. Tiap-tiap nasihat, tiap-tiap suruhan daripada aku ukur dah dengan kemampuan yang ada padamu, dengan kekuatan yang ada padamu. Tiba-tiba mu tolak juga, artinya bukan kerana barang ni barang berat. Kerana berat ringan aku tahu dah kemampuan yang ada padamu. Baik, kalau aku buat gini lagu mana tak? Kalau aku buat gini, aku boleh buat, tapi aku tahu dah barang ni berat. Apa dia benda? Walau anna katabna alaihim, sekiranya kami paksa atas manusia. Kataba makna tulis. Maknanya aku suruh secara bertulis. Walau anna katabna alaihim, kalau sekiranya kami suruh mereka secara bertulis, bukan secara mulut dah. Tulis ke apa dia? Suruh ke apa dia? Anaqtulu anfusakum. Mu semua kena bunuh diri. Makna kalau mu ni buat dosa, aku nasihat kamu supaya bertaubat. Mu tak siap bertaubat juga. Baik, kalau aku tukar, tak usah bertaubatlah, bunuh diri. Kamu buat kan? Mana berat bertaubat dengan bunuh diri? Tentulah berasa berat bunuh diri. Dah gitu kan? Tapi dah mu tak saya terima hak ringan, kalau aku biar berat, mu buat kan? Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum. Sekiranya aku paksa mereka bunuh diri, sekiranya mu ni buat dosa. Tiap-tiap orang berdosa, aku tak terima taubat kecuali bunuh diri sendiri. Ajar. Awi khruju min diyarikum, ataupun aku pernah sikit ya dosa, iaitu mana-mana orang berdosa kapun ni kena tubik, kena punggah tika bata rumah tangga bab hidup kapun lain. Tak keberat juga. Mu ni manusia kalau aku ringan tak buat. Kan aku biar berat kan? Begitu duduknya. Ini orang panggil tak reti, bahasa tak reti kenal budi orang. Aku ni habis geram ada baik dengan muhim manusia. Bila aku baik, tanda baik aku ialah bila mu buat dosa jangan hidup dalih. Bertaubat, berapa susahnya bertaubat. Tapi dengan sebab manusia ni bahasa penyakit tak sem mengaku salah. Dengan orang, tak sem mengaku, dengan aku, tak sem mengaku juga. Pusing sana dalih, sini tuai sana nak suruh baik dia. Ini benda ni benda mengaruh. Kewajipan mu bertaubat, kerana bertaubat tak habis pitih mah pun. Tak perlu pelah pun, tidak berapa dah pun. Cumanya melawan nafsu. Tu je susah. Kalau aku tolak waktu bubuh, hukuman lain yang lebih berat, menurut apa? Hukuman berat iaitu bunuh diri. Tiap-tiap orang berdosa, aku tak diterima masuk syurga, kata dia kena bunuh diri. Ataupun mana-mana orang berdosa, kena tinggal kapun lama. Rumah tangga, kapun kerja belakang, hidup lain. Senang kamu fikir nak duduk lain.
Nak duduk lain, duduk uban, kita duduk Kelantan, duduk di Kota Baru, nak pergi duduk Wang Musam, nebah. Banyak orang tak segi. Tanah nak, pergi tak seh. Kenapa? Ini penyakitnya. Padahalnya, sama-sama negeri dah kita kan. Dapat di sini apa boria sangat pergi ke Wang Musam. Tak seh dah. Tapi kalau aku paksa mu mana-mana orang berdosa, kena tinggal rumah tangga. Pergi duduk lain. Mu fikir senang ke benda lagu ni? Ni orang buih, orang tak buih hak berat, tak seh nak orang ngeng. Buih hak orang ngeng tak seh juga. Nak gapo? Nak suka pergi saja buat ibu kandang gitu. Tu marah. Jadi nasihat lagu ni para hadirin semua. Jijik pada akal fikir manusia. Kalau boleh ke orang yang pandai beroyak, pandai bercakap, orang akan terima Islam dengan mudah. Sebab tu Tuhan kata la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Agama Islam tidak payah paksa. Kerana benar jelas. Hak Islam bawa hak molek ni tabayyana, jelas sungguh-sungguh. Bukan qad bana ar-rusyd dak. Ban ya bin azhar yazhar. Tabayyana maknanya jelas sungguh-sungguh, lebih pada jelas maknanya. Jelas apa orang panggil terang lagi bersuluh orang Melayu panggil. Cuma atas kita tok guru, tok lebat, tok ayah, cikgu berapa semua sekali tidak menggunakan kemampuan yang ada pada kita ni sungguh-sungguh untuk menjelaskan kebenaran Islam dari segi akidahnya setara mana banding di akidah orang lain, dari segi apa ni nikah kahwinnya belah mana comelnya, sistem nikah kahwin dalam Islam ni dengan belanjanya, dengan nafkahnya, dengan siapa dia ketuanya, carilah agama mana pun tak ada. Dari segi ekonominya, dari mana cara supaya manusia tidak tomok, tidak berebut harta, peraturan dah siap berlaku dah. Benda lagu ni didedah, perlu didedah pada masyarakat supaya masyarakat terbayana jelas dengan sungguh-sungguh. Lagu mana dah kita ni akhirat kelak. Ambo duduk setahun ni habis dah. Tak ada masa dah cuti ambo ni. Hari Jumaat kerja, hari Sabtu kerja, hari tu gak kerja dua hari seminggu cuti. Duduk rasa boleh belanja sikit. Tak ada juga. Tak apalah. Tu nak suruh bukan apa dak. Pertamanya nak beri ilmu. Tuan ilmu wisudus cukup gak kita bui pada orang lain harap yang akhirat kelak boleh pahala. Tapi masalahnya setahun ni buat ni tak kena lagi ke, tak siapa lagi kan tuan tak tahulah. Ini hak semati yang sebut tu. Tengah malam, tengah hari, boleh hospital, sakit perut berapa semua sekali. Harap pasal tu yang nak suruh Tuhan ni bangun kubur dia senyum terima kita. Tapi setaruh hak kita nak buat lah ni, siapa dekat kehendak Tuhan kau banding dengan sahabat-sahabat Nabi gitu ya Allah Akbar. Siapa kau kita dengar dalam peperangan apa dia panggil? Peperangan Zatul Riqa. Peperangan Zatul Riqa. Ingat siapa sahabat-sahabat Nabi tu berjalan kaki, kasut tak ada. Kaki pecah. Siapa cabut kuku tu cabut. Hak setengah kuku tu cabut saja tapi duk jual. Duk jual ambil golok kerak. Begitu duduk usahanya sahabat-sahabat Nabi menjalankan Islam sampai ke begitu. Jadi kita sini enggak kasut gol 3 4 50. Nah, dia ni jalan kaki pecah kaki-kaki. Bakal balut set baju, poket ni set buat balut kaki. Pas set tekok, set labu lengan, ni lengan set bro, set buat balut kaki. Sampai begitu para hadis semua. Dan orang ni lah orang intelek apa? Ni orang ni intelek. Kita lah ni hak lagu tidak intelek, dia panggil jaman padang pasir lah, dessert, entah macam-macam dia berbuh nama. Allah gila berbuh dah ada lidah kecek jelah. Tapi ingat lidah dia kena gunting di akhirat kelak. Mana guna lidah tak kena tepat. Jadi dalam uslub dakwah tak ialah para hadis semua ada masa yang kita berdepan dengan orang yang buat kain ni kita buat tak reti, dan ada masa kita nasihat, ada masa kita juga apa nama ni, ada ayat-ayat tertentu yang diminta kita balas balik apa semua sekali. Itu terletaklah di atas suasana, di atas keadaan maknanya. Seperti sekali dulu sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.